Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini terdapat bersama-sama berhimpun, beriktikaf, berjamaah dan seterusnya bermuzakarah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nak lebih rahmat lagi, ke depan sikit, jauh sangat, ke depan. Alhamdulillah kita datang menuntut ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yatluwi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita berilmu ini disebabkan 3 perkara. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan bukan berniat orang yang pandai membodohkan orang bodoh dan bertengkar sesama sendiri, ataupun mencabar orang lain. Dan kita lihat Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau mendapati ada mana-mana kelas pengajian agama, kau duduklah. Kalau sekiranya engkau ada ilmu, bertambah ilmu. Kalau engkau tidak ada ilmu, engkau akan dapat ilmu. Dan Luqman berpesan juga kepada anaknya, wahai anakku, kalau ada mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, kau singgahlah. Kalau rahmat turun, kau pun boleh tumpang sama. Tetapi kalau ada mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan kau singgah. Kalau musibat turun, kau pun boleh tumpang sama. Begitulah. Jadi kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Maksudnya, barang siapa yang taatkan kepada Allah dan Rasulnya, nanti mereka itu akan bersama-sama orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, daripada para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya, nanti kita akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Standard kita begitu. Nabi Allah berfirman, man ata'a Allah, man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Allah Rasul, bermakna ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat, taat kepada Allah Taala ni ada 2 je. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Yang Allah larang haram dan makruh. Itu je, mudah ya. Tapi standard kita yang mentaati Allah dan Rasul ni, itu sebab seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tak buat yang sunat, aku buat yang wajib aja. Yang haram haramlah, yang halal halal lah. Masuk surga tak aku?
Nabi kita masuk. Jadi kita ni nak masuk surga mudah sangat. Dua saja, taat dan ikut perintah, dan jangan langgar larangan. Itu dah. Yang wajib, ada beberapa perkara yang patut kita perhatikan. Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Mudah. Sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Kemudian diiringi dengan sembahyang jamaah. Kemudian diiringi dengan sembahyang sunat rawatib. Kemudian diiringi dengan sembahyang sunat-sunat biasa. Itu aja. Kalau kita nak jadi golongan as-sabiqun as-sabiqun yang berlumba-lumba untuk berbuat baik, kita terbagi bertiga: ashabul maimanah, ashabul masy'amah, as-sabiqun as-sabiqun. Puak kanan, puak kiri, dan puak yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Dalam ilmu tasawuf dikatakan yang pertama rabih, yang kedua salim, yang ketiga khasir. Rabih yang beruntung, yang salim sejahtera, buat yang wajib saja, sunat tak buat. Yang khasir yang rugi, dua-dua tak buat, langgar perintah Allah Ta'ala dan tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita buat begini. Yang pertama solat 5 waktu. Sebelum waktu syaratnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman yang mana solatnya khusyuk. Khusyuk itu suatu benda yang amat payah sebenarnya. Yang mula-mula Allah cabut daripada umat Muhammad ni ialah khusyuk dan ilmu faraid. Khusyuk itu payah. Pasal hati kita tu sentiasa bergerak. Hati kita berjalan kalau kita berhenti. Hati kita berhenti kalau kita berjalan. Faham tak? Hati kita ni berjalan kalau kita berhenti. Kita berhenti, macam-macam hati bercakap. Kalau badan berjalan, hati tak bercakap, dia diam. Orang main bola tu hutang 20,000 tak ingat. Pasal badan berjalan. Berbeza dengan jantung. Jantung tak. Jantung kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Itu. Itu khusyuk. Fawailun lil musallin allazina an salatihim sahun. Neraka wil bagi mereka-mereka yang solatnya lalai. Badannya di sini, hatinya melayang-layang. Sebab kita kena tumpukan perhatian sepenuhnya kepada solat kita, kepada bacaannya. Itu sebabnya kita harus mengkaji, menyelidiki, mengetahui makna-makna bacaan dalam solat. Sekurang-kurangnya kita tahu ringkasan makna atau tafsiran bacaan Al-Fatihah. Tafsiran surah Al-Hakamut Al-Kathir yang kita baca, surah Belia Al-Kafir. Jadilah ingat, bayangkan kita sedang solat, bukan tengah bermain. Tumpukan perhatian sepenuhnya ke tempat sujud. Pandang tempat sujud, jangan pandang ke tempat lain. Jangan semayang di atas tikar yang berwarna-warni. Jangan semayang di atas tikar, di atas surat khabar. Kadang-kadang sejadah tak ada, surat khabar buat, tapi dia semayang, dia baca surat khabar. Surat khabar depan dia baca. Itu sebabnya yang penting dalam solat itu, yang paling penting sekali makanannya. Makanan yang haram jangan makan, yang syubhat jangan makan, yang makruh pun jangan. Pasal apa orang makan makruh? Makruh dia kata dibuat tak ada apa-apa. Kalau tinggal dapat pahala. Sebenarnya kalau dibuat, betapakah ruginya sebenarnya? Pasal pahala jangan disebut. Kalau buat
tak dapat apa. Bila tinggalkan dapat pahala. Kita rugi pahala tu. Pahala. Jangan kita ingat makruh je, tak apa. Macam misal ukuk lah. So ukuk saya tak kata haram, saya tak kata halal, saya tak kata makruh. Terpulang pada tuan-tuan. Yang ukuk kata makruh, yang tak ukuk kata haram, itu je lah. Senang jawapannya. Tetapi satu hari cerita di Ustaz Samad, di kita, Pak Kiai itu menanam ubi, jagung, tebu, serai, keladi dan tembakau. Satu malam datanglah babi, makannya habis keladi, ubi, serai, tetapi tembakau dia tak makan. Dia kata rupa-rupanya ulama babi pun kata haram sokong. Gitu. Kata dia lah. Tu je gitu. Kita balik. Itu yang pertama. Semayang khusyuk. Jadi saya pesankan tuan-tuan, khusyuk itu satu benda yang amat payah. Tapi kita hendaklah melatih diri kita supaya khusyuk. Merayau hati, balik tempatnya. Aku sedang semayang. Berjalan dah balik ke pasar malam saja. Ingat balik aku sedang semayang. Jadilah balik. Jangan melayang-layang tu, melayang tak tahu assalamualaikum je. Assalamualaikum dah. Jadi begitu. Itu makanan kena jaga. Memerhatikan isi kandungan bacaan dalam solat. Pasal apa? Kita kadang-kadang tak kisah kunut. Makna kunut banyak orang tak tahu. Makna kunut apa? Makna kunut tu bukan doa kunut tu. Kunut tu makna apa? Tak kisah. Pasal dah sejak kecil kita doa kunut lah. Makna kunut tak tahu dia. Makna kunut tu apa? Cuba kita renungkan sekejap. Makna tahiyat tu apa? Makna doa iftitah tu bukan doanya. Perkataan iftitah tu makna apa? Orang tak peduli. Jangankan nak baca doa dia, perkataan itu pun kita tak tahu, tak kisah. Jadi kita betulkan balik. Kalau ada tuan-tuan guru mengajar di sini, minta dia ajar makna bacaan dari semayang dan tafsirannya daripada Allah Akbar al-kathira tu sampai tahiyat. Begitu. Baru kita faham. Pasal kita baca Allah Akbar al-kabira tu, apa kelebihannya? Kelebihannya barang siapa membaca Allah Akbar al-kabira sampai habis, terbuka 12 pintu langit. 12 pintu langit terbuka. Tetapi satu hari seorang sahabat baca alhamdulillah hamdan katsiran barakan fi, Nabi kata 12 malaikat berlumba-lumba untuk membawa pahala itu, rekod itu kepada Allah Subhanahu. Berlumba-lumba malaikat membawa berita itu kepada Allah Subhanahu Taala. Itu kelebihannya. Kelebihan baca alhamdulillah hamdan katsiran barakan fi, itu aja. Sebelum Fatihah kita baca. Itu dia. Itu kita kena kaji balik apa keuntungan, apa kelebihannya. Samalah juga, apakah faedahnya sembahyang sunat lepas maghrib? Barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Barang siapa sembahyang sunat sebelum subuh, pahalanya seluas dunia dan langit dan bumi ini. Man raka'atul fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Kan pahala banyak. Jadi kita memperbanyakkan pahala. Memanglah orang yang tinggi sekali, pertama dia beribadat kerana Allah Ta'ala semata-mata. Peringkat yang kedua untuk syurga. Yang ketiga takutkan neraka. Tak salah sebenarnya. Tapi standard kita, kalau Rabi'atul Arabiyah tu katanya kalau aku nakkan syurga, masukkan aku neraka. Standard dia. Standard kita ni, kita nak masuk syurga, takutkan neraka. Takut. Itu sebabnya kita ni kena menungkan syurga Allah Ta'ala. Syurga.
Supaya apa? Supaya kita rajin beribadat. Itu menungkan. Baca surah Al-Waqi'ah, tengok maknanya. Ashabul Maimanah, buat kanan tu di mana? Makanannya, minumannya, balasannya, isterinya dan sebagainya. Gitu. Supaya kita rajin beribadat, rajin beramal. Tengok dalam Quran, Nabi kata apa? Mengapa engkau cepat berubah menjadi Rasulullah? Mengenangkan surah-surah Amma Yatasaalun, surah surah Iza Syams Kuwirat, mengenangkan neraka itu. Takut itu menangkan neraka supaya takut kita buat maksiat, takut buat maksiat kerana menungkan neraka Allah Ta'ala jannah. Masalakum fi saqar, mengapa kamu masuk neraka sakar? Qalu lam nakun minal musallin, kami tak solat. Walam nakun nutil masakin, tak beri makan orang miskin. Takut dah kita neraka, tak berani buat maksiat. Itu sebabnya saya nak kata apa? Allah sembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat satu kecil sekalipun, dibimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Disebabkan itu Allah murka kepada kita. Seksa Allah Ta'ala 2. Di dunia pun ada, di akhirat pun ada. Kita bimbang di dunia, tapi yang kita paling bimbang, inna azabad dunya ahwan min azab akhirah. Azab dunia lebih ringan dari azab akhirat. Satu orang kawan bercerita, dia ajak kawan ni semayang. Apa jawapan dia? Hubur masing-masing. Kebetulan dia pun mati, yang mengata tadi tu. Dia pun dimasukkan ke dalam USM. Tahu USM ya? Tahu ya? Saya tak tahu. Tahu tak USM? Tak tahu katnya. Unit Simpanan Mayat. Bukan Simpanan Indonesia, unit Simpanan Mayat. Dia ziarahlah kawan tadi tu, tengok-tengok tumbuh dah taring pada orang yang mati tu, yang mengatakan sembahyang apa? Hubungan masing-masing tadi itu. Allah Ta'ala tunjuk dunia lagi. Itu bimbang. Itu sebabnya saya kata tadi, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan. Kawan saya cerita baru ni, seorang pergi Mekah buat haji. Buat haji, dia nampaknya Arab, cantik sungguh, dia kata. Dipeluknya Arab depan Kaabah tu. Dipeluknya Arab depan Kaabah. Lepas tu orang tembi dia, pecah letak dia punya apa, dada dia, susun sangka dia. Sekejap itu juga. Tu jangan buat. Itu sebabnya nafsu memang mengajak kita buat kejahatan. Itu kerja dia. Nafsu dan iblis, syaitan, mengajak kita sentiasa buat kejahatan. Sedapnya sekejap, malapetakannya lama. Mesti pertahankan. Itu yang pertama. Jangan buat maksiat. Yang kedua, Allah sembunyikan keredaan pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, mungkin disebabkan Allah redha kepada kita. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, cik je. Kucing lapar, kita pergi makan kucing. Allah redha kepada kita. Yang ketiga, Allah sembunyikan umur kita. Supaya apa? Supaya kita sentiasa beribadat. Takut nak mati sekejap lagi. Mati tak tahu bila. Mungkin orang sihat mati, mungkin orang sakit tak mati. Hang gitu. Tak semestinya orang sihat itu tak mati. Tak semestinya orang sakit itu mati. Kadang-kadang orang yang sihat itu yang mati daripada orang sakit. Orang sakit bertahun-tahun di hospital tak mati-mati. Tiba-tiba orang melawat dia pula mati.
Ingat. Umur tak tahu. Umur umat kita ni 60 tahun, 70 tahun je. Nabi kata a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Itu umur. Umat zaman dulu tak 1000 tahun, 100 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Panjang umur. Orang dulu umur panjang, penat dia beribadat, lama sangat. Kita beribadat sekejap aja boleh masuk. Itu sebabnya kita ni umat-umat ni, barang siapa membaca ayat kursi lepas solat masuk syurga. Barang siapa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 3 kali masuk syurga. Kan mudah. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang sangat kepada hamba-Nya sebenarnya. Dia tak mahu baru kita masuk syurga, masuk neraka. Allah Ta'ala tak mahu masuk neraka. Kita yang cari. Contohnya, kita buat dosa 1, dikira 1. Buat pahala 1, dikira 10. Contoh senang. Kita sembahyang di Mekah 100,000 pahala 1 waktu. 5 waktu 500,000. 2 hari tak 1 juta. Tapi jangan kira lah pahala tu. Yang 1 juta, 2 juta, jangan kira. Kita sembahyang seorang 1, 2 orang 27. Orang bujang sembahyang 1, kahwin 70. Kan kenapa jarak? Kahwin 1, orang bujang kahwin, orang bujang sembahyang 1. Dah kahwin dia kira 70 kali ganda. Kalau kahwin 2 140. Gosok gigi. Barang siapa gosok gigi solat sunat dapat 70 kali ganda. Tak gosok gigi kira 1. As-salatu bisiwak afdal min sabina salat bila siwak. Solat dengan bersuci gigi lebih baik daripada sembahyang yang tak bersuci 70 kali ganda. Itu. Apa lagi nak? Buat dosa 1. Dan tetapi kalau buat dosa 100 sebunuh dunia ni kita, dosa kita, istighfar 3 kali aja. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilaih. 3 kali Allah ampunkan dosa seluruh dunia. Kan pahala kita banyak. Dosa itu sikit je. Harapan ke surga itu mudah. Tujuan menunggan. Kita sembahyang 5 waktu sehari, 5 kali aja. Puasa sebulan setahun. Bukan setahun 11 bulan puasa, sebulan raya, bukan. Terbalik. Sebulan kita puasa, 11 bulan kita makan. Haji seumur hidup sekali. Zakat kalau ada duit. Masuk syurga. Tu tak mudah. Mana Allah Taala sayang sangat kepada kita, bagi pahala banyak supaya faman fa'ama man saqat mawazinu fa fi ishtiradiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalannya, maka ia akan hidup senang. Kita bayangkan hidup dalam dunia ni 70 tahun, 80 tahun. Hidup di akhirat selama-lamanya, menerima nikmat Allah Taala selama-lamanya. Itu. Kita beramal berapa banyak lama, banyak mana beramal kita? Semenjak umur 15 tahun sampai umur 60 tahun, 45 tahun. Itu je amal kita. Allah Ta'ala bagi nikmat senikmat-nikmat di syurga besok. Kita pasal apa kita nak malas-malas nak beramal? Itu yang pertama. Yang keempat, Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Tak lama bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu pula 30 hari itu Nabi ringkaskan 10 hari terakhir. Tak boleh juga hari-hari ganjil 21, 23, 25, 29. Nak dapatkan 100,000 bulan tu. Pasal apa? Umat zaman dulu umur panjang-panjang. Umat kita ni umur pendek-pendek, bagi pahala banyak-banyak. Apa lagi kita nak? Itu yang pertama. Kemudian sembahyang berjamaah, sunat rawatib, jangan tinggal.
Kemudian sembahyang sunat-sunat tambahan. Lebih lagi sembahyang tahajud. Tahajud jangan lupa. Barang siapa sembahyang tahajud malam, nanti kubur terang benderang seperti matahari baru terbit. Barang siapa sembahyang tahajud malam, nanti kubur terang benderang seperti matahari baru terbit. Kita bayanglah, di kubur besok ni gelap gelita. Gelap dalam kubur tu gelap dah. Tutup papan, tutup tanah. Duduk seorang-seorang. Dan malam lah, lagi gelap, 2 kali gelap. Tetapi barang siapa yang sembahyang tahajud malam, kubur terang-terang seperti matahari baru terbit. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam sembahyanglah tahajud. Sebagai sembahyang sunat tambahan, nanti Allah akan utuskan kepada kamu makam yang terpuji. Dia kata, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah kamu bangun di waktu malam, kerana itu amalan orang-orang soleh. Itu. Kita bini, kita menungkan ilmu kita tak banyak, sembahyang tak banyak, puasa tak banyak. Jadi kita buat apa yang boleh buat, kita buat. Memanglah bangun malam tu payah. Menungkan besok, kalau dah kubur, kita jangan menungkan di hidup dan dunia ni, menungkan akhirat besok. Menungkan akhirat besok, bagaimana aku dalam kubur seorang-seorang. Apa Nabi kata? Yattabi'ul mayta thalathatun. Mayat diikuti dengan 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ikut, harta ikut, amalan pun ikut. Fayarji'u thnani, 2 balik. Wa maluhu wa ahluhu. Keluarga balik, harta pun balik. Wa wahid, yang tinggal 1, wa amalu amalan. Amalan yang akan bersama kita. Isteri kita yang sayang sangat kita pun balik. Suami yang paling sayang isteri pun balik, tak tunggu. Yang siapa tinggal? Amalan kita. Amalan tak ada, barulah misal aku kalau beramal tu banyak. Apa nak kalau dah mati dah. Terus masa ada 3. Semalam, besok, hari ni. Semalam dah tak ada dah. Besok belum tahu. Hari ni lah nak beramal pun. Tu dia. Jangan tunggu besok. Gitu. Begitulah saya pesan kat tuan, kalau boleh bangun sembahyang tahajud. Sekarang ni sembahyang subuh dekat pukul 6. Bangun 5.30 lah. Payah nak bangun, 5.30 bangun. Mandi, sembahyang 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Jadilah. Kalau malas. Kalau rajin lagi bagus banyak. Kalau malas, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau malas juga tak payahlah. Tidur je lah. Tidur itu mati sementara. Kena ingat, mati itu tidur selama-lamanya. Mati itu tidur selama-lamanya. Pasal apa tidur? Kita kalau mati besok, bukan nak soal macam-macam soalan, kita dapat jawab. Apa dia kata? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidur. Kalau nak tidur sebenar-benar di kubur besok, bangun malam. Itu senang cerita. Kalau tak nak tidur sana, tidur sini banyak-banyak. Tak payah tidur, tak bangun-bangun. Kalau tak nak tidur di sana. Kalau nak tidur sana, tidur yang macam pengantin baru tidur, bagaimana tidur pengantin baru? Numu naumatal arus, malaikat kata. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Begitu. Saya pesankan tuan-tuan, bangun waktu malam. Sekejap. Menjelang subuh, terus subuh. Tu. Memanglah mula-mula nak bangun payah. Tetapi kalau dah rajin bangun, dia terbangun sendiri. Gitu. InsyaAllah kita bertemu di akhirat. Bagaimana nikmatnya Allah Ta'ala isytiharkan di padang mahsyar. Siapa yang bangun tengah malam, sila bangun. Tak ramai yang bangun. Tak ramai yang bangun waktu malam rupanya. Sikit. Itu dia. Kita nak bulan Ramadan ni boleh biasalah. Biasa makan sahur. Sebelum sahur, semayang dulu. Sebelum sahur, isteri kita masak, kita bangun solat. Tahajud. Ini tidak. Bangun.
Dah siap nasi? Belum, tidur sikit lagi. Bangun lah. Bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada solat tahajud, sembahyang sunat tasbih, solat yang lain, solat duha dan sebagainya. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran sekurang-kurang satu hari 100 ayat. Baca Quran sekurang-kurang 100 ayat. Kalau nak tidur, baca surah Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Baca Al-Waqi'ah. Barang siapa yang mengamalkan Al-Waqi'ah setiap malam, dia takkan apa-apa buat selama-lamanya. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Baqarah, Al-Mulk, dia akan takkan apa-apa buat selama-lamanya. Setiap malam baca. Dan barang siapa baca surah Al-Mulk, nanti kubur terang benderang, kuburnya terang benderang. Kita baca. Nak tidur, ambil uduk, baca Quran 3. Nak tidur. Malam Jumaat surah Al-Kahfi baca. Itu. Yang ketiga wirid. Wirid ni macam-macam cara ada. Kalau yang mudah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali sehari. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Pasal kita kurang wirid, kena wirid. Ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 1 kali. Itu sekurang-kurang lah. Yang bagus tambah lagi. Mana-mana wirid. Ataupun amalkan la haula wala quwwata illa billahil azim. Nabi kata perbanyakkanlah perbenaran syurga, iaitu la haula wala quwwata illa billahil azim. Mudah je kalau kita nak buat. Ya Allah 2 minit, 3 minit siap 100 kali. Kemudian yang keempat, sedekah. Sedekah ni selalu kita dengar. Dia kata as-sakhiyyu qaribun al-jannah. Orang pemurah ini dekat kepada syurga. Wa qaribun Allah, dekat kepada Allah. Wa qaribun nas, dekat kepada manusia. Pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat kepada manusia. Orang kedekut pula jauh dari syurga, jauh dari manusia, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadikan diri kita sebagai orang pemurah, rajin bersedekah, mudah. Jadikan tabiat bersedekah, tabiat. Habis. Kemudian kita balik. Man yuti'illahu ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin as-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu nanti akan bersama para nabi. Seorang sahabat namanya Thauban bertemu Rasulullah SAW. Nabi tengok muka dia pucat, kurus, kering. Wahai Thauban, mengapa kau kering? Kenapa kau sakit ke? Tidak ya Rasulullah, kata. Aku sebenarnya dah lama tak bertemu denganmu ya Rasulullah. Aku rindu sangat. Dalam dunia ni kalau aku tak jumpa, di akhirat lagi tak jumpa. Pasal aku, standard aku rendah. Standard kau tinggi ya Rasulullah. Kau akan dapat surga yang tinggi. Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dikasihi. Kita kena kasih Rasulullah SAW. Kena kasih Nabi-Nabi dan yang lain-lain. Kena kasih. Sayang. Cara berselawat. Sekurang-kurang sallallahu alaika ya Rasulullah 70 kali kalau boleh. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah 70 kali. Kalau ada rezeki dapat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah sampai 70 kali. Kalau rajin lah. Pada kita buat dulu zong apa tak buat,
eloklah kita baca selawat. Barang siapa selawat sekali, Tuhan jawab 10 kali. 10 kali Tuhan jawab 100 kali. 1 kali Allah jawab 1000 kali. 1000 kali Allah bagi kita ke syurga. Jadi jalan ke syurga macam-macam cara. Macam-macam cara. Kalau kita rajin beribadat, berzikir, baca Quran, bersedekah dan sebagainya, tu ada tanda-tanda kita ke ahli syurga. Tanda-tanda. Barang saya mudah sangat nak buat ibadat, ada tanda-tanda kita akan ke syurga. Gitu. Begitulah. Bersama para nabi ni bermakna syurga luas. Apa Al-Quran kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapat keampunan dari Tuhan dan syurga yang bidang luasnya 7 langit dan bumi untuk disediakan bagi orang yang bertakwa. Gitu. Jangan tunggu. Segera mendapatkan keampunan Tuhan. Sebabnya kita ni bila buat salah, jangan lambat beristighfar. Jangan tangguh lagi. Kalau tangguh lagi, bimbangkan dosa bertambah. Kalau kita buat dosa, tangguhkan taubat, mana kita sudah menangguhkan kewajipan. Bertaubat tu punya wajib, menyegera pun punya wajib. Gitu. Jadi kita bersama para Nabi. Nabi ada berapa? 124,000. Kita duduk bersama dia. Standard Nabi kan tinggi. Kita yang taat pun dapat standard yang sama. Wasiddiqin, dan bersama orang siddiq. Kesenang dari siddiqin. Abu Bakar, apabila orang tanya, wahai Abu Bakar, betul kan Nabi naik ke langit ni? Kalau lebih daripada itu pun, kalau Nabi cakap, aku percaya. Standard itu payah. Wasyuhada, dan orang mati syahid. Syahid ada 4. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. 3 syahid. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Syahid dunia akhirat, perang fi sabilillah. Orang zaman dulu ni nak dapat perang sabilillah ni berebut. Tak takut mati. Dia hendak mati. Satu orang pergi perang Badar. Perang Badar ya. Perang Uhud. Dia kata, dulu lagi perang Uhud, lagi perang pula. Aku nak mati, dia kata. Aku nak mati. Pasal dia tahu orang mati syahid ni, kalau mati syahid dunia akhirat, masuk surga terus menerus. Tu berebut-rebut tu. Satu orang sahabat baru kahwin je. Terus pergi perang. Terus kita lihat sejarah, siapa namanya, seorang sahabat tu, dia nak kahwin sangat. Pinang sana, Pinang tak dapat. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ni tak jadi apa, dia kata. Aku nak kahwin tu tak dapat. Tak apa, Nabi kata. Kau pergi Pinang si Atiqah tu. Dia kulit hitam. Atiqah tu cantik orangnya. Pergilah Pinang. Nabi kata kau pergi Pinang Atiqah tu. Kau cakap aku yang suruh. Pergilah si, siapa nama kau tu, lupa dah. Pergilah di Pinang. Pakcik, saya datang ni di arah Rasulullah SAW untuk Pinang anak pakcik. Ingat hati dia, Nabi yang nak Pinang. Rupa-rupanya dia yang nak Pinang. Marahlah orang tu pasal dia tak cantik. Dia kulit hitam, bibir tebal, kepala rambut keriting, kulit hitam. Diburunya kawan tu dan pukang lari sampai ke Rasulullah. Rasulullah habis tak dapat Rasulullah. Nabi tak apa. Kau cakap sekali, yang nak Minang tu, yang suruh Pinang tu aku. Dia pun pergi balik.
Kemudian dia kata, yang suruh aku pinang ke Rasulullah. Nabi kata, kata bapa orang tua tu, kalau begitu aku setujulah. Aku setujulah. Kahwin tak? Nabi tanya, ada duit tak? Duit tak ada. Tak apa, kau pinjam Rahman bin Auf, pinjam Uthman bin Affan. Pinjam sikit, dia bagi banyak. Itu orang yang beriman tu. Dia minta sikit je, dia bagi banyak. Pinjam. Lepas tu dia pun kahwin. Tiba-tiba dengar berita nak pergi perang. Dia pun pergi perang. Dia duit yang nak dipinjam tadi, dia beli topeng, dia beli pedang. Lepas itu pergilah perang, medan perang. Orang tak kenal siapa yang pakai topeng ni. Nabi pun tak kenal. Isteri pun tak jumpa itu. Dah nikah, isteri tak jumpa lagi. Pergi. Banyaklah orang mati dalam perangan itu dipedangkan oleh kawan ni. Akhirnya dia pula terjatuh. Dia pun tersungkur. Buka topeng, tengok-tengok. Siapa nama? Lupa nama. Dia. Nabi mengalir air matanya. Kemudian Nabi senyum pula. Kemudian Nabi pandang tempat lain. Dia orang tanya, ya Rasulullah, mengapa kau menangis? Mengapa kau senyum? Mengapa kau mengelak? Balik tempat lain. Aku senyum, aku menangis tadi mengenangkan kawan ni. Dah nikah dah, nak kahwin sangat, tapi tak bersempatan meninggal. Bila engkau senyum, aku senyum. Aku nampak bidadari mengejar-ngejar Sa'ad nama dia, Sa'ad As-Sulami. Aku nampak bidadari mengejar-ngejar Sa'ad As-Sulami. Yang pandang tempat lain, aku terpandang kaki bidadari. Aku pandang tempat lain, aku tak pandang. Begitu. Begitulah orang zaman dulu nakkan mati syahid. Jadi kita sekarang tak payah mati syahid. Kita taat kepada Allah saja. Taat kepada Allah. Yang haram tinggal, yang makruh tinggal, yang syubhat tinggal. Yang wajib buat, yang sunat lagi buat. Kalau sembahyang sunat akan menampung kekurangan pada sembahyang fardu. Menampung kekurangan sembahyang fardu. Sembahyang fardu kita mungkin lagi celaan dia. Sembahyang maka menampung kekurangan pada sembahyang fardu. Kemudian wassalihin, dan orang-orang salih. Kita bayangkan orang salih dulu ni. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang sunat malam berapa rakaat? 200 rakaat. 200 rakaat. Kita sembahyang fardu saja, dah pun dapat standard sama dia. Jadi kita buatlah yang sunat, berlumba-lumba untuk buat kebajikan banyak sikit. Kalau sembahyang fardu, awal-awal dah sampai masjid dah. Begitu. Kita berlumba-lumba untuk mendapatkan ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Tu as-salihin, tu an-nabiyyin, nabi, siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Syuhada payah nak dapat. Kita berani nak perang mati, takut. Tapi taat kepada Allah pun cukup dah. Begitu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita balik-balik. Sekiranya kita inginkan syurga, kesenangan hari akhirat, takutkan neraka, bimbangkan bagaimana besok di padang mahsyar, panas terik, berpeluh-peluh, berimpit-rimpit. Orang yang sombong akan dihimpit-himpit di padang mahsyar. Berapa juta, berapa bilion, trilion, mau 4 lion ke
lian-lian itu bukan main ramai daripada mahsyar tu. Sempit bukan main. Panas matahari terik sangat, tak larat kita. Kita menungkan panas di dunia pun tak tahan. Bagaimana panas terik di padang mahsyar besok? Tuhan cerita dalam Al-Quran, maknanya cerita itu akan datang, pasti akan berlaku. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apabila berlakunya hari kiamat, berlakunya kiamat tidak merupakan sesuatu yang tidak bohong, mesti tepat. Kita baca Al-Quran, kita menungkan seseorang bagaimana bersama. Tetapi Allah Ta'ala akan lindungkan 7 golongan. 7 golongan. 7 golongan yang takkan kena panas terik. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda sejak muda lagi beramal. Ingatkan orang muda-muda, barang siapa sejak muda tak beramal akan mati muda. Kalau mati muda, dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Dunia rugi pasal apa? Tak dapat kesenangan pasal dah mati. Akhirat lagi tak dapat pasal amalan tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang rajin ke masjid, dipanggil pantang masuk waktu je dah sampai masjid dah. Yang keempat, orang yang dipelawa oleh seorang wanita yang cantik untuk buat perbuatan sumbang, ditolaknya. Dia kata, aku takutkan kepada Allah. Yang kelima, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tak diingat-ingatkannya lagi. Yang keenam, 2 orang kawan. Yang kawan baik berpisah kerana Allah, berkawan pun kerana Allah. Yang ketujuh, orang yang menangis di waktu malam. Pasal apa kita tak menangis di waktu malam? Pasal hati kita keras. Hati keras, maka lupakan masalah kita di padang mahsyar esok. 7 golongan ni akan letakkan di bawah tiang arash, tak kena panas terik matahari. Begitu. Dipilihlah mana-mana yang patut untuk kesenangan di akhirat. Itu saya pesankan tuan-tuan, kita ni selalu disibukkan oleh dunia. Sedang dunia yang sibukkan itu tak sampai ke mana pun. Katalah duit kaya kita ada 1 bilion duit kita. 1 bilion. Nak buat apa duit tu? Tengok nombor je lah. Tengok nombor je. Tak pakai pun. Untuk ada 10, pakai 10. Tak, 1 je pakai. Pernah tuan tengok orang makan canai 10 keping pagi? Tak ada, sekeping je. Kaya bagaimanapun, sekeping juga. Paling banyak 2 keping. Silap-silap tak boleh makan. Doktor tak bagi makan. Boleh makan aiskrim tuan doktor? Tak boleh, orang kerja manis. Pulut tak boleh. Gaut. Udang, gaut. Kambing nak mampus. Itu nak makan apa? Makan kulit pau je lah. Itu. Jadi jangan sibuk sangat mencari dunia yang bakal tinggal. Bal tu'thirul hayatad dunia, bahkan kami utamakan dunia. Berapa lama sangat? Yang kita utamakan akhirat, pasal akhirat lama, panjang, sepanjang tak mati-mati. Yang kita dunia ni, duit banyak pun mati, duit tak ada pun mati, sama je. Itu sebabnya kita sentiasa berhati-hati dalam mengharungi hidup dalam dunia ni. Jangan silap. Ikut rel betul, ikut role dia betul-betul. Baru kita berjaya. Kesenangan di dunia sementara. Kesenangan akhirat lah yang paling utama, yang kita hidup di sana buat selama-lamanya. Kesenangan akhirat. Itu. Begitulah tuan-tuan dan sekalian. Agaknya setakat itu saja daripada malam ni. InsyaAllah jumpa lagi pada masa yang lain. Dan sebelum saya tangguhkan kuliah kita pada malam ini, kawan saya tadi ni ada bawa 2 perkara. Yang pertama sekali, kismis minda untuk anak-anak kita cerdik sikit. Telah dibacakan Al-Quran di sini. Kedua, buku
sempurnakan solat. Ini buku yang ditulis oleh Ustaz Zaki dan saya bantu sikit dalam penulisan buku ini. Dan buku ni tuan boleh rujuk balik semula. Tuan dah tahu dah, rujuk semula apa yang terlupa-terlupa dulu ni, ya. Dan kalau tuan nak beli, ada di belakang sana. Dan kalau tak buat duit, boleh berhutang dengan kawan-kawan sendiri. Ya. Aku laqul hadza sallallahu azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal muamalah fima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa sanaz zanni wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika maqrun fi ad-darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.